Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman. Hari ini hari Selasa ya. Doa saya agar saudara semua sihat semua. Apa khabar saudara Rafi Leman, saudara Azra, ya, saudara Muhammad Azizi Azmi, saudara Habizal Yahya. Terima kasih join ya. Rubidin, apa khabar Abi? Ibrahim Cik Muda, saudara Mat Jamiazni, saudara Akmal Ombak. Ombak ni filem Thailand tu, Ombak lah. Saudara Akmal lah. Syarifuddin Syahari, Nenek Porak, Aminah Fazil, Openg Temu, Dina Adia, duhai. Kecil sangat tulisannya. Telefon saya ni secara tulisannya datang kecil sangat lah. Tua-tua begini nampaknya rabun sikit je. Saudara Hamizah Adnan, SG Tan, how are you? Terima kasih. Saudara Mahathir, Mama Isa, Amidullah, Syah Sazana, Saudara Aziz, Saudara ZMR, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang rasa ada gangguan di Facebook, boleh pergi ke Instagram. Yang saya perlukan daripada saudara adalah share, join itu berserta dan juga like. Jadi itulah memberi semangat pada saya. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, saya akan berusaha untuk setiap hari memberi pandangan, pencerahan dan jika ada sedikit berita. Ya, saudara Mat Zari Daud, saudara Abdul Hakim, saudara Abu Nems, saudara Zainuddin, saudara Zainal Abidin Muaddali. Okey saudara, saya mulakan pertemuan kita hari ini seperti biasa dengan pencerahan tentang COVID-19 ya, dalam bicara santai kita hari ini. Hari ini adalah Selasa tanggal 13 hari bulan Julai. Tanggal 13 ni tak cantik sebenarnya rupanya saudara ya. 13 di unlucky 13. Kerana hari ini saudara, jumlah virus corona begitu mengganas sekali. Jangkitan warga kita adalah sejumlah 11,079 orang. Satu ledakan yang memeranjatkan saya. Sebab semalam 8,574, hari ini 11,000. Hampir 3,000 ledakannya. Tak tahulah saya apalah, bagaimana lah rupanya kita menghadapi hari-hari mendatang. Jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun mencapai pada angka 855,949. Duhai, kalau 150,000 nanti sejuta. Aduh. Dan mengundang kematian adalah sejumlah 125. Dan yang jumlah yang terkumpul kematian adalah sudah 6,385. Sebab itu saya kata berhati-hati kita. Jaga kebersihan, kita jaga keluarga kita. Dalam keadaan sekarang ni saudara ya. Untuk laporan di negeri, alhamdulillah Perlis sifar tiada jangkitan di Perlis. Alhamdulillah, tahniah warga Perlis. Kekalkanlah momentum ini. Cuma di Kedah ada peningkatan sebab semalam 415, hari ini 497. Jadi warga Kedah kena berhati-hati kerana saya melihat pola-pola kenaikan itu di Kedah sebagaimana yang saya nyatakan semalam. Begitu juga di Pulau Pinang, daripada 243 dia naik 231, hari ini dia naik 234. Di Perak nampak agaknya mintalah ini epic menjerit layup. Sebab semalam 168, hari ini 329. Gunakanlah serapah jampi kalau yub. Kalau mereka mengada tu, jampilah agar warga Perak. Sebab naik ni ketara sebab semalam 168, hari ini 329. Di Selangor, seperti bagi saya kata ini helpless. Tak mampu untuk kita nak mentafsirkan sebab kenaikannya daripada 4,000 selama 3 hari, hari ini terus 5,263, tinggi saudara, 5,000 hari ini warga, dan jumlah terkumpul di Selangor sudah 295,923. Begitu juga di Belah Persekutuan, semalam elok dah lega dah, 609 daripada 1,247. Dia dah susut 609, tiba-tiba hari ini melonjak 1,521. Artinya untuk warga Lembah Kelang sudah 6,700 keseluruhannya. Saudara, di Putrajaya juga ada peningkatan, semalam 45, hari ini 77. Dan apatah lagi,
sebagaimana yang saya katakan, warga di Negeri Sembilan, saya dah cakap semalam, berhari-hari saya menyatakan, berhati-hati warga Negeri Sembilan, sebab pola kenaikan di Negeri Sembilan begitu mendadak. Sebab 3 hari lepas daripada 638 dia susut 541, satu jumlah yang tidak begitu menyenangkan. Kemudian dia melonjak naik 794. Hari ini di Negeri Sembilan 1033. Sebuah negeri yang kecil, penduduk tak ramai, tetapi jumlah jangkitan keseluruhannya adalah 54,219. Saudara, ini di Negeri Sembilan. Di Melaka alhamdulillah, sebab semalam 411, 2-3 hari lepas tu mendebarkan kita juga 800, tapi hari ini dia susut 323. Jadi warga Melaka kekalkan momentum itu. Jaga kebersihan, kalau tak ada keperluan jangan keluar rumah, ya. Di Johor dia kekal dalam pola-pola yang sebegitu. Maksudnya tidak turun tak naik. Sebab semalam 407, hari ini 406. Kalau nak kata susut pun seorang je. Semalam 147, hari ini 406. Di Pahang masih lagi tidak begitu menyenangkan sebab pola kenaikan itu jelas. Daripada 247 dia naik 300. Dia sedikit-sedikit tapi meningkat. Kemudian dia naik 314. Hari ini 321 di Pahang. Dan di Terengganu alhamdulillah dia turun balik untuk double digit. Semalam 140, hari ini 93. Kekal tarawih. Di Kelantan nampak gayanya saya khawatir sebab dia turun naik. Sebab 2 hari lepas 150. Sebelum itu 89, dah cantik dah ni double digit. Kemudian dia naik 150. Semalam dia susut 133. Hari ini dia melonjak 211. Itu di Kelantan, saudara. Jadi warga Kelantan, Mek, Cik, Abes, saya belakang, jaga kebersihan kita, ya. Di Sabah, Rosenin alhamdulillah susut. Semalam 298 sial juga sebab saya tengok daripada 271 3 hari lepas dia meningkat 298, tapi hari ini dia susut 239. Begitu juga di Labuan, kekal 2 angka dan susut semalam 66, hari ini 60. Tetapi di Sarawak, ini Sarawak masih lagi tidak menyenangkan kerana pola kenaikannya itu agak mendadak. Sebab semalam 235 dan hari ini 472. Ini menjadikan keseluruhannya, saudara, ya, untuk bulan ini saja, bulan Julai, hari ini tentulah 11,079 kes. Mana setakat 13 hari, ya saudara, sudah 103,970 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi saya mengharapkan agar kita berusahalah menjaga penjarakan sosial. Kalau keluar, pastikan kita guna pelitup. Tak ada keperluan, jangan duduk, jangan keluar rumah. Duduk di rumah, rawatlah cinta kasih kita dalam keadaan kesukaran yang kita hadapi ini, saudara. Dan alhamdulillah, saya siang tadi saya telah pun melaksanakan vaksinasi untuk dos kali kedua. Ini anak-anak saya bising sebab dia kata kalau tak buat, kena buat juga dia kata. Maklum sajalah anak-anak ni kadang-kadang mereka memaksa bapaknya. Ya, saya telah pun melakukan vaksinasi untuk dos kali kedua di Shah Alam. Semoga usaha ini adalah untuk menambah kekuatan dan imunisasi pada diri saya. Bolehlah saya sabah malam berinteraksi dengan saudara. Kerana siau juga, ya. Memanglah dulu saya ni, anak-anak saya kata saya ni anti vaksin. Tapi sekarang ni mereka ketawakan saya. Bagi saya tak apalah, sebab saya telah fikir-fikirkan perlulah kita mengadakan cari pelindung. Anggaplah ini sebagai pelindung, ya saudara. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Muhammad Khairul sebentar tadi. Saudara Muhammad Khairul Syahrim, dia kata orang di Thailand menggunakan kaedah herba hempedu bumi. Saya tak tahu macam mana rupa herba hempedu bumi dan saya tak tahu sejauh mana keberkesanan. Tapi apa salahnya kalau itu merupakan rawatan tradisional. Iaitu menggunakan rawatan tradisional untuk hempedu bumi. Kalau benda tu okey, apa salahnya? Cuba-cubalah. Ini rawatan tradisional, saudara, tidak ada dibuktikan melalui saintifik. Ya, ada juga orang menggunakan daun semambu dan sebagainya, sebagaimana yang dilontarkan oleh Datuk Lokman Adam. Guna daun semambu ataupun daun digunakan serai dan limau nipis dan juga air kelapa dan sebagainya. Ini adalah merupakan rawatan tradisional. Jadi namun jika saudara ada kesempatan, elok jugalah cari ini rawatan orang Timur Tengah, iaitu sumek. Yang dicampur, serbuk sumek ni dicampur dengan madu. Yang terbaiknya lah madu daripada Timur Tengah jugalah. Saudara, madu,
Kita di sini madu tualang, lepas tu campur pula dengan serbuk habatus sauda. Saya tak tahu sejauh mana berkesan atau tidak, saya belum dapat membuktikannya, tapi ini yang digunakan secara tradisional. Jadi kalau saudara berasa gitu, boleh cuba berhubung dengan Azhar, anak saya. Dia ada, sama ada stok, tak ada stok saya tak tahu. Azhar boleh saya hubungi di talian 011 330 41241. 011 330 41241. Ini bukan pasal sebab saya melihat ada jumlah jangkitan begitu mendadak 11,000. Sama ada Azhar ada stok habatus saudah dan ini Sumek, saya tak tahu. Boleh hubungi beliau. Begitu juga dalam keadaan begini eloklah. Walaupun saya tidak mahu menggunakan kesempatan ini untuk e-commerce ya, tapi saya teringat sahabat kita Saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Saudara juga boleh berhubung dengan beliau di 019 917 0449. 019 917 0449. Pertanyakan sama ada di toko jamu itu masih ada habatus sauda dan jamu Yaman. Jamu yang terbaik jamu pula. Ini madu Yaman. Ini adalah sebagai usaha sebab bila saya lihat peningkatan begitu ketara sangat saudara. Sehingga kan hari ini di Shah Alam, tadi saya pergi tempat lain, bahawa pihak Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains telah menutup sementara iaitu pusat pemberian vaksin di Middle Convention Center IDDC di Shah Alam. Katanya kerana 204 orang kaki tangan daripada 400 lebih sukarelawan yang mengendalikan usaha-usaha memberi vaksin kepada orang ramai dijangkiti oleh COVID-19. Walaupun jangkitan itu tak merebak outbreak ya, tapi bagaimanapun pihak pimpinan, pihak berkuasa telah menutup untuk sementara. Jadi mungkin besok dibuka baliklah. Hari ini ditutup untuk kerja-kerja sanitasi dan sebagainya. Itu keadaannya. Jadi saya boleh tengok jumlah peningkatan begitu, eloklah kita jaga diri kita. Hanya kita jaga kita saudara. Saudara jaga keluarga saudara, diri saudara ya. Saudara Ros apa khabar? Puan Ros apa khabar? Yang Maya ini di Instagram, Saudara Zulkarnain. Ini gambaran yang saya dapat tentang kedudukan COVID-19 ya saudara. But kita pergi sekilas singkat. Sambungan daripada semalam iaitu bahawa banyak kita menzahirkan persoalan. Sebenarnya setiap persoalan berhubung dengan jangkitan dan sebagainya ada terjawab daripada dalam Al-Quran. Sebagaimana saya katakan semalam, manusia bertanya pada Sang Khalik. Dia bertanya, setelah sesak nafas kami, berat hidup kami, gara-gara wabak ini, apakah keadaannya, ya Allah? Jadi Al-Quran menjawab, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian mereka bertanya, kami tidak boleh bekerja, ya Allah. Kita ni semua ni berkurung di rumah saja. Dan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dalam surah Ali Imran ayat ke-109 Allah dah menjawab, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi kita bertamankan iman, InsyaAllah. Kita berdoa. Memang nak berusaha keluar dah tak boleh sekarang ni. Kita serahkan. Sebab Allah SWT menjanjikan setiap makhluk ciptaannya ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, mana kita menghampiri maut. Kemudian ada pula persoalan, terkadang wabak ini memberikan tekanan yang demikian dahsyat kepada kami, ya Allah. Rasanya kami telah menyerah kalah. Sebahagian dari kami bahkan telah pun berputus asa. Tetapi dalam surah Yusuf ayat ke-87 ada disebutkan, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kamu kaum-kaum yang kafir. Jadi kita ni jangan putus asa. Kita berserah pada Allah. InsyaAllah. Ada pula persoalan, tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang sesat. Itu kata ayat. Kami menjadi gelisah, tidak tenang kerana beban berat yang kami hadapi akibat wabak ini, ya Allah. Al-Quran menjawab dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Katanya orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Kemudian ada persoalan, di saat sempit seperti ini, masih adakah jalan keluar bagi kami, ya Allah? Ini kita selalu kita berdoa, kita baca, bila kita bertanya dan baca Quran.
Ada terjemahan dalam Quran itu, masih adakah pintu rezeki untuk menyambung kehidupan kami? Persoalan. Al-Quran menjawab pada ayat 2 dan 3 surah At-Talaq. Itu barang siapa yang bertakwa pada Allah, nescaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini kita tak tahu di mana-mana, saudara. Jadi kita sambung malam besok. Setakat apa yang saya tahu, itu untuk bekalan besok pula, saudara. Ini tazkirah pendek, sebab saya nampak ini kiriman daripada teman-teman yang menghantar kepada saya untuk kita kongsi bersama, saudara. Kita jadikanlah ini sebagai iktibar dan ikhtiar kita. Mutiara kata kita hari ini, walau serumit mana, susah macam mana pun masalah yang kita hadapi, seberat mana langkah kita, sesulit apa pun yang kita rasa, Allah pasti akan memberi jalan keluar. Yakinlah, saudara, bahawa kita makhluk Allah, kita berserah pada Allah. Walau seberat mana, serumit mana, susah macam mana pun masalah, pasti ada jalan keluar yang akan ditunjuk oleh Allah. Jadi tenang-tenangkan hati anda, tenang-tenangkan fikiran anda. Jangan anda mengambil keputusan pada tangan sendiri. Saudara Jana Rohanis join. Terima kasih. Wan Hizam, Ahmad Syami. Baik, saudara, tentulah seperti biasa, saya harus memberikan salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Janganlah, kemudian kita harapkan, janganlah pimpinan kerajaan berbelanja tanpa had. Kerana kalau berbelanja tanpa had, negara kita akan muflis. Dan sebaik mungkin hendaklah setiap perbelanjaan negara itu dibentangkan di Parlimen. Itu tuntutan kita. Berhubung dengan moratorium, memang saya nampak teman-teman bertanya dengan saya kenapa saya mengutarakan persoalan moratorium tentang kaki tangan kerajaan yang membeli rumah. Saya mengatakan walaupun mereka ada gaji, tapi kehidupan negara yang begitu susah sekarang ni. Jadi sewajarnya lah mereka juga diberi kesempatan untuk mendapat moratorium. Tapi tak tahu macam mana lah, sedangkan yang biasa untuk pembelian kenderaan dan orang-orang awam biasa yang bukan kaki tangan kerajaan pun, mereka tenat untuk mendapatkan moratorium. Itu pula pada pihak bank, institusi kewangan untuk memikirkan benda begini. Tapi tuntutan kita tetap, kita mahu moratorium tanpa secara tuntas, iaitu selama 6 bulan. Dan kalau kita juga tidak mahu adanya faedah dan sebagainya. Begitu juga dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Ada kawan menghubungi saya tanya macam mana you punya pengeluaran. Jadi dia tinggal di Kelang. Dia kata itu 2 bulan dulu dah habis dah tu. Dia kata itu pun dapat sikit ciput, dia kata. Dan yang dia harapkan adalah kalau boleh tak dapat RM10,000, dapat RM5,000 secara tuntas. Dan kalau boleh biarlah sekali one lump sum ataupun one off. Jadi dapatlah dirancang. Saya belum mendapat kiriman apa-apa lagi berhubung dengan laporan tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Sejauh mana rakyat atau teman-teman kita, pelayar-pelayar mendapat pembayaran daripada caruman mereka, saya wallahu alam bisawab, belum ada. Kalau teman-teman yang dapat, sila hubungi saya. Kalau tak dapat pun sila hubungi saya untuk kita jadikan pencerahan agar ini dapat dijadikan sebagai perbicaraan kita dan sebagai tauladan kita ataupun guidance ataupun panduan supaya ramai, saya tahu berjuta rakyat mengharapkan caruman kumpulan wang simpanan pekerja. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah percaturan yang kian tempang, saudara. Saya lihat sekarang ni percaturan politik kita semakin tempang. Tempang ni maklum sajalah kalau orang tu berjalan, bahasa tepatnya capek. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Kak Ayu orang cermat, kalau tak salah, isteri Bang Zain. Bahasa Melayu tidak dihormat selagi sekolah vernacular diizin. Jadi Pak Nazir ni adalah pejuang bahasa. Beliau adalah pejuang bahasa, dia kata bahasa Melayu tidak akan dihormati oleh orang selagi sekolah vernacular ini masih diizinkan. Memang pun kalau ikut kenyataan almarhum Tun Razak waktu Allahyarham membuka Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi itu, dia mengharapkan agar bahasa Melayu ini dapat dijadikan bahasa ilmu dan juga berkembang sebagai bahasa yang bertaraf internasional antarabangsa. Tapi apakan daya, tidak ada
respon. Malahan kita melihat kadang-kadang profesor-profesor yang ada dekat di Universiti Kebangsaan tu pun bercakap sikit patah 5-6 patah perkataan gunakan bahasa Inggeris. Kita mahu. Jadi Pak Nazir ni beliau adalah pejuang bahasa. Dan sama-samalah kita memperjuangkan bahasa kita. Identiti kita, bahasa menunjukkan bangsa, saudara. Kalau kita tak sayang kepada bangsa kita, kita tidak akan sayang pada bahasa kita. Kemudian kata Pak Nazir lagi, keluar memukat waktu pagi, berbekal lepat, perisa pandan. Ilmu pangkat, melangit tinggi, tutur pendapat, biarlah sepadan. Jadi kalau kita orang ada berilmu, ada berpangkat, yang begitu tinggi, disanjungi orang, biarlah kita bertutur, kita mengeluarkan pandangan dan pendapat itu ada sempadannya. Jangan main sembrono saja, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu bernilai untuk kita jadikan sebagai panduan. Inilah bahasa indahnya bahasa kita, saudara. Saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan, sebab tadi saya lihat dalam YouTube masih ada lagi teman-teman yang membuat potongan-potongan daripada live yang saya lontarkan. Tapi potongan-potongan itu sudah lari daripada maksud. Dan bagaimanapun itu terpulang pada anda, sebab mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ke, channel Instagram ke, ataupun mana-mana channel sekalipun, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab, sebab saya memberi pencerahan mengikut segmen by segmen. Jadi kalau bila saya memberi pencerahan itu kena dihayati betul-betul. Kalau main culipan pendek sini, potong 5 minit masuk, potong 5 minit masuk, lari daripada maksudnya. Kadang-kadang dibagi pula heading macam-macam. Saya pun terkejut juga, takkan saya cakap begini. Dah lari maksud. Bagaimanapun, sebab saya katakan bahawa apa yang anda lakukan, anda bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab sebab saya tidak ada kemampuan untuk menelaah, meneliti satu persatu. Saudara, jadi fikirlah berkali-kali bahawa anda harus memikul tanggungjawab itu, bukan saya. Dan saya juga ingin memberi penjelasan bahawa pencerahan saya pada malam ini majoriti atau kebanyakannya adalah berhubung dengan situasi politik semasa dan juga kalau ada culipan berita-berita yang saya rasa perlu dikongsi. Dan asas kepada pencerahan kita, asas kepada perbincangan kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saya melontarkan pandangan, saudara boleh berfikir sama ada logika ataupun tidak, sama ada benar atau tidak. Itu adalah pandangan saya. Tidak berniat untuk menghina sesiapa, saudara. Cuma apa yang saya lontarkan mengikut pandangan saya. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, dan kalau boleh gunakanlah bahasa-bahasa yang baik supaya kita tidak terbabas dalam perbincangan dan perbahasan. Saudara, sebab sekarang ni saya melihat kehidupan rakyat semakin tertekan sebenarnya. Sebab itu 2 hari lepas pun saya dah nyatakan, dan masih lagi tular gambar deretan teman-teman kita yang terpaksa menjadi pengemis di Pekan Ipoh. Duduk menderit dekat ini, berhampiran dengan sebuah bank CIMB ke Ipoh, untuk meminta sedekah. Mengharapkan orang keluar bank tu dapat duit, bagilah mereka sedikit. Dah tak ada upaya lagi dah. Sebab tu saya agak tersinggung bila ada orang menyatakan bahawa deretan warga kita itu adalah pendatang dari bukan warga tempatan. Tak betul tu. Janganlah kita membuat tomahan. Ada pula mengatakan bahawa mereka ni saja berehat kaki 5 sebab penat ataupun boring sangat duduk kat rumah. Itu tak betul. Jangan kita mencipta alasan. Kita harus bersimpati dengan mereka. Kemudian ada pula media sosial dia putar belit kenyataan. Macam-macam lah mereka kata. Sebab tu tak boleh pakai. Sebenarnya ada dia kata bahawa dia penat beratur dekat mesin ATM. Mesin ATM tu dia beratur. Sebab itu dia duduk. Sebenarnya mereka duduk dengan penuh pengharapan. Malahan lebih sedih lagi bila mengatakan mereka ini pemalas. Badan sihat, tak nak kerja. Nak kerja apa? Dalam keadaan sekarang, jangan kita menghina orang yang terjebak dalam masalah. Kalau kita ada rezeki, kita santuni mereka. Kita berilah sedekah yang semampu kita. Jangan pula kita menulis, jangan ini salah Menteri Besar Perak lah ni. Pula dah. Takkan orang minta sedekah apa salah Menteri Besar. Saya tak pernah pun menyalahkan Perdana Menteri bila melihat ramainya rakyat kita yang terpaksa minta sedekah. Yang kita petikaikan apa usaha yang dilakukan oleh pimpinan
untuk menyelesaikan masalah wabak ekonomi ini. Sebab bagi saya ini keadaannya kita sedih. Sebab saudara, dalam keadaan sekarang ni masih ada lagi pihak-pihak mereka yang tidak mau mengakui bahawa kita ni sedang menuju ke dalam sebuah negara yang gagal. It's a failed state. Saudara, kenaikan harga barang mencana habis. Tadi balik daripada saya membuat vaksin, sempat singgah ke sebuah kedai makan membeli makanan. Beli makanan bungkus, bawa balik. Sempat bertanya dengan tuan punya kedai. Dia tanya macam mana, dekat Allah, dia kata harga barang sekarang ni, saya duk fikir nak buka dengan tak buka aja. Tapi kalau tak buka kedai nak cari mana nak dapat pendapatan. Ini pun setiap yang kita untung ni terlalu sedikit. Dulu mungkinlah dalam 20%, 25%. Sekarang ni kita dapat untung 5% pun cukup lah. Barang mahal. Ikan mahal. Sayur mahal. Dia kata sotong, udang apa saya tak cakap lah. Dia kata tak mampu saya nak beli. Kerana kalau orang pun tak mampu untuk melangani misalnya. Dia kata kalau untuk sebuah keluarga pergi ke pasar untuk seminggu, RM200 tak lari. Sedangkan kalau kerajaan bagi pimpinan bagi bantuan RM500, kalau anak je 6 orang macam mana? Berapa lama boleh tahan? Kalau sekarang ni RM200 tak cukup. Itu barang basah, tak termasuk ini barang-barang kering, segala tepung, gula, beras dan sebagainya. Barang basah tu ikan, sayur-sayur, ubi-ubian dan sebagainya. Jadi saya tak tahu nak kata apa dah sekarang ni. Sebabnya saya sendiri dah angkat tangan dengan harga begini. Kita rasa sebenarnya letih, saudara. Kita letih melihat keadaan dan berkali-kali saya katakan pimpinan harus turun. Saya hairan bagaimana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna masih lagi terkiar-kiar tidak dapat mencari upaya untuk menyelesaikan masalah rakyat. Nak kata dia nak bercakap soal politik, parti dia tak ada pun terjebak dalam masalah-masalah politik. Sebab beliau daripada Sarawak, tak silap saya. Dan cuma sedang preparation untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri Sarawak, itu saja. Nakalinggi apa namanya. Dan jadi sepatutnya turun. Selesaikan masalah rakyat ni. Dan saya nampaklah masalah masyarakat kapitalis ini mereka mengauk untung sebabanyaknya. Ini gambaran yang saya dapat, saudara. Dan saya haraplah agar pimpinan yang berada di anjung kuasa di Sri Perdana tu tolonglah rakyat. Please, tolong. Harga barang tengah mencana-cana. Gunakanlah segala upaya, segala akta yang ada dalam keadaan berkali-kali saya katakan ini musim darurat. Gunakan akta darurat untuk mengawal harga makanan. Rakyat untuk nama hidup. Kehidupan mereka bergantung pada makanan. Ada makanan hidup, tak ada makanan, Allahu a'lam bishawab. Dan saya juga mendapat kiriman saya tengok daripada tulisan saudara Siti Nurzawani di Miskon. Semalam dia tulis tu, saya nampak tu. Dia mengatakan bahawa persoalan tentang masalah Felda. Ini kerana minggu lalu pimpinan negara yang berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah bersetuju dengan cadangan supaya melupuskan sebahagian daripada pinjaman peneroka yang berjumlah lebih kurang 83 bilion ringgit. Saya bercakap berkali-kali, saya kata saya doa biarlah ini adalah realiti, bukan hanya sekadar mimpi indah. Tapi kerana menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dalam kenyataannya sempena Hari Peneroka Felda, pelupusan itu akan dilaksanakan melalui inisiatif pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat. Saya tengok ada secara bersyarat tu saya hijau juga. Tapi tak apalah, kita bersangka baik. Bagaimana pun tidak diketahui apa syarat perjanjian ditetapkan untuk ditandatangani oleh warga peneroka Felda. Jadi dalam satu kiriman di Facebook, iaitu pasal pengguna akaun bernama Pak Cik Kacak. Dia tulis itu Pak Cik Kacak, dia kata. Dia mendakwa keputusan kerajaan itu satu pencaturan yang seolah-olah mempermainkan warga Felda. Kerana menerusi satu keratan surat yang disertakan dalam akaun Facebooknya itu, surat itu menyatakan bahawa peneroka perlu menyerahkan pengurusan kebun mereka kepada Felda sebagai balasan penghapusan pinjaman tersebut. Jadi artinya tanah itu diserahkan kepada pengurusan Felda.
Tak tahu pula berapa lama. Apakah ini satu bentuk seperti gadaian pun kita tak tahu. Sebab itu saya katakan sepatutnya kalau nak janji, hapus. Penuh apa memberi alasan itu, alasan ini. Dan kalau Felda pula menguruskan tentang kurukan ladang-ladang mereka, jadi hilang hak mereka terhadap tanah milik mereka. Itu pandangan saya, saudara. Jadi saya tengok, Allah, tak habis lagi. Jadi akhirnya rakyat merasakan bahawa saya tak dapat nak memberi pandangan yang seronok lah dalam keadaan begini. Melihat kebejatan. Pimpinan kata begini, bila melaksanakan pelaksanaannya, dah jadi masalah. Tentulah benda ini menghancurkan hati warga Felda. Bahawa tanah mereka terpaksa diserahkan kepada pengurusan Felda. Itu sebagai syarat untuk pelupusan hutang. Kau nak bagi pula, sebab saya nak tanya macam mana Datuk Mazlan Aliman yang dulu sebelum masa musim pilihan raya duduk menjerit-jerit. Saya tak tahulah apa tindakan beliau. Sebab dulu bagai nak rak lah kata UMNO tu begini, Barisan Nasional begini apa semua. Dan sekarang ni dah kalam begini. Nampak gayanya permasalahan Felda belum tuntas. Sebab itu saya berseru pada pimpinan negara, kalau betul-betul nak membantu warga Felda, kalau nak ni dihapuskan hutang, hapuskanlah. Perlu apa mesti letakkan syarat itu, syarat ini, yang akhirnya dah kabarnya, saya tak tahu kabarnya yang saya dapat melalui selipan itu, dia kata sehingga tarikh 2 minggu je tempohnya. Kalau nak setuju, sign. Tak setuju, tak adalah hutang dilupuskan. Pula dah. Jadi dalam keadaan sekarang ni memaksa ada deadline dan sebagainya. Berilah mereka. Dalam keadaan sekarang ni untuk mereka nak berjumpa dengan anak, nak berbincang dengan anak pun mesti tak boleh juga sebab rentas negeri tak boleh. Jadi nak bincang dengan peguam pun tak boleh. Sejauh mana syarat ini satu syarat yang baik, yang perlu diikuti dan sebagainya, mereka tak boleh. Tiada gambaran. Jadi saya mengharapkan pengurusan Felda bukan orang lain pun, UMNO. Boleh Datuk Idris Yusof sebagai pengurusi Felda. Jangan kerana tindakan anda orang memaki hamun lagi UMNO. Anda sudah menjadi pengurusi Felda. Duduk betul-betul bincang dulu. Macam mana? Kata Perdana Menteri begini. Laksanakanlah. So jangan ada sebarang unsur-unsur yang orang melihat bahawa ini cakap-cakap ataupun gula-gula yang diberi pada warga Felda tu tak sampai ke mana. Ini keadaan saya. Dan hari ini saya nak bagi tahu juga warga kota yang tinggal di kawasan rumah-rumah PPRT apa semua di sekitar kota raya Kuala Lumpur. Mereka sekarang ni memang terdesak dalam kehidupan. Sebab menurut daripada pengurusi NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan, Hamira Izzati Sabarin, dia kata bahawa sejak ini PKP 3.0 dilaksanakan, warga yang tinggal di rumah PPRT is zero, dalam keadaan tak ada duit. Dan mereka sekarang ni sudah menghampiri untuk berada kelaparan kalau tidak dibantu. Jadi pimpinan harus melihat. Jadi Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa berhenti politik, santuni warga yang berada di rumah-rumah PPRT, rumah-rumah pangsa. Ini keadaannya saya. Dan bukan sedikit, ada 1,800 keluarga yang tinggal di kawasan PPRT. Mereka tidak mempunyai income lagi. Nak kerja tak boleh, nak keluar rumah tak boleh. Sebab kita tengok daripada minggu lepas lagi, malahan ada pula dipagar pula dengan kawat berduri dan sebagainya. Bagaimana kehidupan mereka? Jangan jadikan mereka itu bagai burung-burung yang terkurung dalam sangkar. Ini tidak baik untuk warga kita. Mereka sudah kebebasan tak ada dan kehidupan teruk. How to survive? Macam mana mereka mahu meneruskan kehidupan? Gaji tak ada, wang tak ada, makanan tak ada. Jadi perlu ditangani segera. Jadi Kementerian Wilayah Persekutuan tak usah bercakap lah soal nak membangunkan itu, nak membangun kaum baru. Stop dulu. Sekarang ni kita berada dalam medan peperangan. Saya dah kata kita sekarang ni kesan daripada tindakan kerajaan memperolokkan bahawa darurat untuk kita berperang dengan virus corona. So we are in a state of war. Jadi jangan fikir soal pembangunan yang lain. Fikirkan macam mana nak survive. Macam mana rakyat warga kota yang tinggal di PPRT, yang tinggal di persekitaran kota raya, mereka berada sebagai warga kota tapi dihambat oleh kemiskinan. Makan benda tak ada sekarang ni.
So usahakanlah, berjumpalah dengan Hamira Izzati Sabarin. Fikir macam mana, rancang sesuatu. Gerakkan setiap NGO kita. Ini kadang teruk saya. Ini saya cakap terus terang, kita tak mahu menteri bercakap aja. Bila bercakap, terlepas cakap yang bukan-bukan. Bagaimana Menteri Kesihatan? Kita ingatkan Menteri Kesihatan ni dia mempunyai klinik. Latar belakangnya seorang doktor. Ini UMNO juga. Saya cakap terus terang. Menteri daripada UMNO. Pemimpin UMNO. Datuk Adham Baba. Boleh bercakap, lepas cakap dia kata penyakit COVID-19 ini, virus corona ini macam Spanish fly. Saya terkejut. Sebab saya faham apa itu Spanish fly. Usia saya 65 tahun saudara. Mungkin anak muda tak faham. Spanish fly ini adalah cecair yang digunakan untuk merangsang perasaan seksual sama ada lelaki ataupun wanita. Jadi takkan kerana itu rangsangan seksual itu membuatkan dia mati. Berjuta orang mati kerana dan saya malu kerana benda ini sudah tular dalam media sosial. Dan benda ini tular di seluruh dunia sekarang ini saudara. Sebab itu kita mengharapkan pimpinan negara, lebih-lebih lagi menteri, kalau nak mengeluarkan kenyataan, kalau nak bercakap, fikir betul-betul. Jangan terlepas cakap akhirnya kita diketawakan. Hari ini bila dia mengatakan bahawa ubat dan sebagainya untuk mengelakkan COVID-19 ni, kita jangan jadi macam Spanish fly. Satu dunia tertawakan kita. Mana nak letak muka saudara? Ini kalau kita katalah satu negara di sebuah negara di Afrika ke apa semua, bila pemimpinnya, sedangkan viral saya tengok tu ada juru bahasa ataupun juru hebah pusat penyiaran, dia menyebut nama-nama pemain bola pun kita ketawa bagai nak agak. Kerana bila nak mengatakan pemain itu, sebab dia tidak dapat membaca ataupun mengistilahkan nama-nama pemain-pemain yang bahasa macam-macam bahasa, daripada Sepanyol, daripada England, daripada Itali dan sebagainya, berbolak-bolak dia punya mulut. Kita ketawa. Begitu jugalah kita diketawakan oleh negara luar. The Ministry of Health of Malaysia saying that the Spanish influenza is just like Spanish fly. Apa benda ni? Menteri, saya cakap sesuatu, walaupun dia Menteri UMNO, saya tak betul, saya kata tak betul. Jangan memalukan. Kita ingatkan dia latar belakang seorang doktor. Dan isterinya kabarnya ketua pengarah Kementerian Pendidikan. Takkan boleh buat kesilapan yang begitu besar yang memalukan. Dan ini sekarang tular, diulang-ulang. Saya tengok. Bila saya buka telefon, saya tutup. Malulah. Seorang menteri boleh bercakap tentang Spanish fly. Tak silap saya, zaman saya jadi wartawan dulu, Spanish fly ni waktu saya jadi wartawan dulu, kita tengok apa semua digunakan oleh tentera Amerika yang berperang di Vietnam untuk merangsang. Dan juga ada lagu pula Spanish Blue Eyes, nyanyian Empedi ke Elvis. Jadi sekarang ni cerita Spanish fly menteri. Aduh, sakit jiwa saya. Apa kelas lah korang ni. Aduh, apa barang lah menteri ni. Betul saya marah. Kerana tidak menggunakan istilah yang tepat. Sebab itu saya kata bukan mudah jadi menteri, saudara. Bukan dapat gaji percuma begitu saja. Jadi sebab itulah gamaknya menyahut Spanish fly 11,000 hari ni. Akhirnya 11,000 orang kena ni virus corona. Dia pun membiak. Spanish fly. Masalah ini melawak saya lah saudara. Ini bukan fakta saudara. Tapi bila menteri mengatakan, mengungkapkan perkataan Spanish fly ni, boleh katakan di peringkat antarabangsa mencarut lah saudara. Ini guna cecair rangsangan seks. Malu kita. Kita sebuah negara Islam. Jadi harap Pak Lebay yang ada dalam kabinet tegur lah. Kali nak cakap, fikir. Ini saya letih lah tengok keadaan sekarang ni, saudara. Dan suka tak suka, ni kita masuk bab politik, saudara. Suka tak suka, dalam keadaan sekarang ni, kemelut politik dalam Perikatan Nasional hari ini tidak sekadar bergolak tentang kesan penarikan sokongan daripada Majlis Tinggi UMNO saja, saudara. Memang kita dengar bahawa ada pergolakan juga di kalangan warga yang meninggalkan parti PKR. Sebab
ekoran daripada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan yang agak meledak dalam UMNO pun, saya baru bercerita ni, warga UMNO kena faham. UMNO juga meledak juga apabila Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi membuat keputusan yang pastinya saya rasa meledakkan bom yang akan menghala pada dia apabila beliau menukarkan jawatan pengarah pilihan raya daripada Datuk Seri Tajudin Rahman kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden. Ini tentulah akan ada retaliate. Orang akan bercakap mungkin kerana Datuk Tajudin tak menyokong dalam penarikan, sedangkan saya dengar ucapannya yang ditolar dalam media sosial, dia tak kata dia tak sokong, cuma dia kata waktu yang tak sesuai, itu kata dia. Tetapi tindakan melantik orang lain ke jawatan yang Datuk Tajudin ni, Datuk Taj ni, satu benda yang memeranjatkan juga. Memanglah satu tindakan yang betul. Dulu-dulu pun saya dah beritahu bahawa pelantikan beliau itu tentulah akan mengecikkan hati Timbalan Presiden. Sebab daripada azali lagi, saudara, jawatan Timbalan Presiden ini akan menjadi pengarah pilihan raya. Daripada zaman Tengku Rahman, pengarah pilihan rayanya Datuk Razak. Zaman Tun Razak, pengarah pilihan raya Datuk Ismail. Zaman Tun Husin On, pengarah pilihan raya itu Dr. Mahathir. Zaman Dr. Mahathir, pengarah pilihan raya dia Sri Anwar Ibrahim. Zaman Pak Lah, pengarah pilihan raya Sri Najib. Begitulah keadaan Timbalan Presiden ini diperakui sebagai pengarah pilihan raya. Okeylah, sekarang ini dah diperbetulkan. Saya nampak itu tujuan bagi saya adalah untuk diperbetulkan. Tetapi ini tentulah akan dijadikan sebagai satu isu politik yang akan ditala juga pada Presiden. Beliau, Datuk Zahid ni tak sunyi daripada kontroversi. Sebab sebelum ini, yang selalu saya katakan, bila dia melantik Tan Sri Anwar Musa sebagai Susah Agung, itu juga sebenarnya percaturan yang silap. Sebab lantik Susah Agung, sedangkan Tan Sri Anwar Musa ni bertanding jawatan Timbalan Presiden menentang Datuk Mak Hassan. Datuk Mak Hassan lah Timbalan Presiden. Jadi lantik pula Anwar Musa sebagai Susah Agung. Tentulah kalau hati kecil kita, UMNO ni budaya dia pelik sikit. Berlawan saja sampai kekal bermusuh. Ini masalahnya. Jadi bagaimanapun, kita harap kalah dengan pelantikan Datuk Mak Hassan sebagai pengarah pilihan raya ini meredakan. Dan saya rasa akan memperkukuhkan penyatuan dalam permuafakatan dalam UMNO. Ya, saya dalam keadaan begitu, bagi saya kata itu satu keputusan yang tepat. Biarpun orang mengatakan ini satu kesilapan dan sebagainya, seolah balas dendam, tidak. Saya tahu Zahid Hamidi bukan orangnya yang suka berbalas dendam, tidak. Tetapi bila dia memilih meletak, sebab bila Datuk Seri Tajudin ni macam-macam cerita yang kita dengar. Jadi mestilah ada sesuatu. Dalam waktu terdekat ni kita dengarlah. Tapi kalau dia dengar hayati betul-betul, dia punya ucapan dalam dia, memanglah cara dia, ucapan dia keras. Tapi bukanlah dia kata dia tak menyokong. Dia tidak berani menentang kehendak perwakilan, kehendak Perhimpunan Warga UMNO. Cuma dia kata kesesuaian waktu. Jadi terpulanglah masing-masing menerjemahkan. Tapi warga UMNO ni kalau dah kata itulah kehendaknya. Itu masalah dia. Bagaimanapun saya mengharapkan agar dengan pelantikan Datuk Mak Hassan sebagai pengarah pilihan raya ini, maka tentulah penyatuan dalam parti UMNO ini bertambah kukuh. Sebab ini juga saya rasakan adalah signal. Saya yakin tentulah Datuk Seri Zahid Hamidi sudah dapat mencium, sudah dapat menghidu bahawa pilihan raya umum akan diadakan very soon. Dan kabarnya tak tahulah. Saya dapat kabar Azmin Ali dan bekas-bekas PKR dalam PBM pula katanya sudah menggerakkan keadaan. Tentulah dia sebagai saya kenal peribadi Azmin Ali ni, dia bukan boleh orang ambil jawatan dia. Selama ini dia dikenali sebagai, walaupun Menteri Kanan, tapi kedudukannya sebagai Timbalan Menteri konon. Tiba-tiba lantik orang lain. Tentulah saya tak tahu, tambah-tambah lagi bila kabarnya bahawa Pejuang. Tapi bagaimanapun Pejuang itu Dr. Mahathir sudah menafikan. Ada pihak mengatakan Pejuang akan menyertai Perikatan Nasional untuk mengimbangi seandainya UMNO meneruskan. Memang UMNO dah jelas, UMNO tak akan sokong untuk berada dalam Perikatan Nasional. Jadi, tetapi bagaimanapun dalam satu kenyataan terbuka, Pejuang mereka tak setuju. Walaupun mereka kata Dr. Mahathir, buat apa dia turut parti kalau untuk bersama menyertai PBM. Betul juga, saudara. Begitu juga dengan
apa tentang apa kerjasama daripada apa ini antara apa parti apa nasional, Perikatan Nasional dengan DAP. Saya baca kenyataan ni, saya nak beri pencerahan bahawa sebenarnya tak berlaku. Sebab apa itu, menurut pada Pulau Sigaran, dia kata tak ada. Walaupun apa ada mengatakan wujudnya Confident and Supply Agreement atau perjanjian memberi keyakinan mendapat habuan. Ini kononnya lah dalam scheme of thing yang diunjurkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Tapi DAP menafikan. Getihnya dalam keadaan sekarang ni, saya melihat apabila UMNO menarik sokongan, maka Perikatan Nasional cuma tinggal antara PBM dengan apa PAS saja. Dan mereka-mereka yang biasa keluar daripada apa PKR dan sebagainya, itulah sahaja yang tinggal. Yang jumlahnya kalian tak betul, PAS ada 18, PBM ada 8, yang melompat lebih kurang daripada 20, lebih kurang 70-60 saja. Ini yang membuatkan saya rasa bahawa ada ketakutan. Dan sebab itu bila mereka melontarkan kenyataan bahawa kononnya apa ini warisan akan menyertai, tapi Datuk Shafie Apdal dah buat kenyataan warisan kekal tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Kalau saya jadi Datuk Shafie Apdal pun begitulah, sebab dah jadi sedap-sedap jadi Ketua Menteri, maka beliau kehilangan jawatan Ketua Menteri, dilawan di Sabah, takkanlah. Jadi saya mengharapkan dalam kita melontarkan pandangan politik ni biar ada logikanya. Saya macam saya katakan, takkanlah Dr. Mahathir nak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dalam parti PBM. Kalau nak bersama PBM, dia masuk je lah balik. Apa ada masalah? Kenapa dia terpaksa membuat Pejuang? Kenapa Syed Saddiq terpaksa buat Muda? Jadi kalau nak melontarkan kenyataan, biar berfakta. Bagi saya lah, biar ada logikanya. Macam sekarang ni, saya dah bercakap berkali-kali. 2-3 malam saya bercakap. Betul, ada teman-teman daripada Parti Keadilan mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bila keadaan ini berlaku, bila runtuhnya Kerajaan Perikatan Nasional, dan suka tak suka Tan Sri Muhyiddin kalau menyerahkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Agong, maka mereka mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya mengatakan sukar. Saya berlandaskan kepada fakta perundangan. Bukan saya tak baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya baik dengan beliau, saya baik dengan orang Parti Keadilan. Tidak niat saya untuk melaga-lagakan, tapi saya bercakap asas fakta. Kerana hari ini Mahkamah Tinggi telah buat keputusan bahawa pembicaraan itu akan dilangsungkan. Itu berhubung dengan tuntutan Muhammad Khairul Azam selaku plaintiff yang menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat pengampunan sepenuhnya. Ini yang orang tak faham. Saya dah bercakap bahawa inilah rahsia ataupun senjata terakhir yang disimpan oleh Dr. Mahathir. Kalau Dr. Seri Anwar Ibrahim melawan beliau saat Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, maka ini akan dikeluarkan. Beliau tidak mempunyai legitimasi atau keabsahan yang jelas. Kerana pengampunan yang beliau perolehi daripada dulu yang Yang Mulia Tuan Agong dahulu, sewaktu dia keluar daripada penjara dulu, bukanlah pengampunan sepenuhnya. Bagi seseorang yang dijatuhkan hukuman penjara, okey, terlebih lagi untuk ahli politik, untuk mendapat kebebasan atau pengampunan sepenuhnya, mesti melalui majlis pengampunan. Majlis pengampunan terdiri daripada Ketua Kabinet Negara, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga awal undang-undang, Peguam Negara dan Menteri Wilayah Persekutuan. Itu tak silap saya. Yang ini saya boleh semak dari segi perlembagaan. Dan waktu pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diwujudkan majlis pengampunan. Just a stroke of pen oleh dulu Yang Mulia Tuan Agong ketika itu. Memang beliau boleh bebas. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bebas, kuasa agung. Tetapi untuk memegang sesuatu jawatan penting tidak diizinkan, kerana ada perlembagaan mengatakan you mesti mendapat pengampunan sepenuhnya. Ini pernah berlaku waktu UMNO mengambil keputusan mencalonkan Allahyarham Datuk Harun Idris kerana merasakan beliau terinaya. Tuduhan rasuah sebagai penginayaan. Jadi cara UMNO membela, maka diberi kemenangan sebagai naib presiden. Waktu itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa saudara, 1981 tak silap saya. Datuk Harun menang. Dan walaupun beliau dibebaskan pada malam raya, tapi beliau Allahyarham terpaksa menunggu
Saya ingat tak silap saya 6 bulan apa. Barulah Majlis Pengampunan bersidang dan barulah Allahyarham Datuk Harun mendapat pengampunan sepenuhnya untuk membolehkan Allahyarham memegang apa-apa jawatan awam. Dan ini sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nampak bahawa beliau tertekan dalam keadaan begini. Ya, jadi saya bukan nak, jangan marahkan saya memberi pencerahan supaya kita faham. Sebab itu saya katakan dalam suasana sekarang hari ini kita harus mengakui situasi bahawa dari segi politiknya sukar untuk Duli Yang Mulia Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau berlaku kekosongan kesan daripada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin. Saya nampak ini gambaran saya kerana beliau tidak mendapat, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat pengampunan sepenuhnya yang perlu daripada Majlis Pengampunan. Apa yang dilakukan oleh Dr. Mahathir dulu adalah buat surat pada Agung sign, maka release daripada penjara. Ini yang saya katakan ada sesuatu yang disimpan. Dalam bahasa Inggeris saya kata I keep under my shoulder something. You go against me, I will use. Itu bagi saya tak tahulah. Ini andaian politik saya lah, saudara. Dan yang paling membuatkan saya terpempan hari ini, saudara. Sebab kita semua tahu siapa pun tak boleh nafikan sekarang ni bagaimana kedudukan politik kita dalam keadaan terumbang-ambing. Ini sebenarnya kita berada dalam keadaan terumbang-ambing. Malahan pimpinan di anjung kuasa kita melihat bahawa dalam keadaan yang tidak stabil. Sebab itu pelabur-pelabur mempertikaikan kita punya kestabilan politik. Menambah lagi apabila saya mendengar dan menanti. Saya mendengar pengumuman yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa Parlimen akan bermesyuarat pada 26 Julai ini, iaitu tinggal lagi 13 hari. Saudara, semalam saya dah bercakap, hari ini saya perlu bercakap lagi, mengingatkan. Sebab tanggal 26, hari ini 13, artinya tengah 13 hari. Saya pun menong, saya kata. Saya mesyuarat cawangan pun perlu bagi notis 14 hari sekurang-kurangnya. Ini parlimen saya. Biasanya general order untuk di parlimen sekurang-kurangnya mesti keluar notis selama 28 hari. Itu kalau nak adakan persidangan parlimen. Tadi saya berbual dengan seorang ahli parlimen, saya telefon beliau. Masa tu dia sibuk sikit, walau dalam pukul 4 dia tak telefon. Saya kata, Yang Hormat nak tanya, apakah Yang Hormat dapat notis tentang panggilan mesyuarat parlimen? Dia kata setakat saat ini tak ada. Saya terkejut. Saya ingatkan apa yang dinyatakan semalam oleh Timbalan Speaker itu hanya mungkin beliau sebagai Timbalan Speaker tidak mendapat arahan daripada pejabat. Mungkin benda ini ada di tangan Speaker saja. Tetapi bila beliau menyatakan sehingga saat ini beliau tidak mendapat surat panggilan untuk menghadiri mesyuarat ataupun persidangan di parlimen pada tanggal 26 hari bulan. Sedangkan tinggal lagi 13 hari. Jadi saya kata, Allah, persatuan pun kalau nak buat meeting pun mesti notis 14 hari. Takkanlah nak bagi notis seminggu. Kalau notis seminggu itu sekelar dalam pejabat. Ini parlimen yang kita akan membincangkan masalah negara, yang nak membincangkan tentang keabsahan Perdana Menteri, nak membincangkan tentang legitimacy proclamation of the emergency ataupun pengisytiharan darurat. Mesti ada dia punya jadah waktu tertentu, mesti dibuat dengan betul. Saya tak kata tak betul kalau nak buat besok lusa, saya tak kata, tetapi kelazimannya kalau parlimen mesti 28 hari. Itu yang ada dalam buku biru. Saya berkeyakinan semua ahli parlimen tahu benda ni. Dan kemudian bila Menteri mengatakan nak buat mesyuarat pada 26 hari bulan, hari ini dah 13 hari bulan, surat panggilan tak keluar lagi, notis tak keluar lagi. Apa hal ni? Apa agenda di belakang percaturan ini? Saya mengharapkan, sebab itu apa yang katakan oleh Datuk Azalina, beliau marah, tak maulah dia kata parlimen ni dimandulkan dan sebagainya. Saya merasakan ini satu situasi yang tidak baik kepada sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Kita mengamalkan demokrasi, raja berperlagaan, kita ada parlimen. Jadi tiap seorang ahli parlimen itu ada dia punya hak yang tak boleh dinafikan, dan mereka mesti dilayan sebagai yang berhormat kerana mereka dia are the lawmaker. Ahli-ahli parlimen ini adalah penggubal undang-undang. Jadi kalau menteri saya tak tahulah, saya tak mau menuduh saya, tetapi bila parlimen nak bersidang ataupun nak bermesyuarat, masih lagi belum keluar surat panggilan, dah tinggal 13 hari lagi.
Saya tak tahu di mana kelusa-kelusanya. Dan ini tidak dijelaskan kepada rakyat. Dan saya sekadar pengamal ataupun pemerhati politik. Apakah salah saya mengutarakan persoalan ini? Saya nak bertanya sebab rakyat perlu tahu. Kita adalah negara demokrasi. Kita mengamalkan demokrasi. Dan kita tak ada kata pun dan ada orang ni tak sah dan sebagainya. Cuma kita kata legitimacy atau keabsahan seorang itu kalau jadi Perdana Menteri mesti dibuktikan di Parlimen. Dan kalau Parlimen bersidang macam mana? Kalau Parlimen tak bersidang, tak boleh dibuktikan. Dalam keadaan kemelut hari ini, bila kesan daripada ketetapan UMNO menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, tentulah keadaan kelam kelibut itu berlaku. Tetapi kenapa notis panggilan mesyuarat tidak keluar lagi? Apa agenda balik itu saya tak tahu. Apakah masih ada lagi tawar-menawar sikit outing? Saya kata mesti kita gentleman lah. Mesyuarat Parlimen. Sebab Agong sendiri dah bercakap. Raja-raja sendiri, Raja-Raja Melayu pun dah bercakap berkali-kali baginda. Raja-Raja Melayu juga menzahirkan bahawa pada peringkat di negeri masing-masing, Raja baginda turut menerima menghadap. Ini daripada kenyataan yang dibuat oleh penyimpan besar Mohor Raja-Raja Melayu. Bahawa baginda Raja-Raja Melayu turut menerima menghadap pelbagai pihak yang menyembahkan keadaan dan juga memberi pelbagai cadangan bahawa tentang kehidupan